petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Mahkamah beri Najib 14 hari bagi dedahkan AS 681 juta aset 1MDB. Berita sepenuhnya. Najib Razak diberi masa 14 hari dari tarikh penyampaian instruksi Mareva untuk membuat pendedahan bertulis kepada 1MDB mengenai lebih AS 681 juta dalam aset. Bagaimanapun sehingga hari ini tidak jelas sama ada perintah mahkamah yang dikeluarkan 2 hari lalu berhubung tindakan sivil RM23 bilion oleh 1MDB dan 4 anak syarikatnya terhadapnya telah disampaikan kepada bekas Perdana Menteri itu atau belum. Tempoh masa 14 hari itu adalah antara terma dalam instruksi Mareva yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur 2 hari lalu bagi mengekalkan status quo antara pihak dalam tindakan undang-undang sementara menunggu tindakan sivil itu diselesaikan. DH sebelum ini melaporkan bahawa kesan daripada perintah itu ialah Najib yang juga pernah menjadi pengerusi lembaga penasihat 1MDB diarahkan untuk tidak melupuskan mana-mana bahagian aset AS 681 juta sama ada di Malaysia atau di luar negara. Kesan lain daripada perintah itu ialah bekas Menteri Kewangan itu hanya dibenarkan mengeluarkan sehingga RM100,000 sebulan daripada akaun banknya untuk menampung perbelanjaan atau perbelanjaan sara hidupnya. Najib sebelum ini berhujah bahawa AS 681 juta yang masuk ke dalam akaun banknya adalah derma daripada keluarga di Raja Arab dan ia telah dipulangkan. Instruksi Mareva yang dikeluarkan adalah berhubung satu daripada 22 saman sivil yang dilaksanakan 1MDB dan bekas anak syarikatnya SRC International tahun lepas. Menyasarkan mereka yang didakwa menipu 2 entiti milik kerajaan itu sama ada secara sedar atau tidak. Dalam tindakan sivil ketika ini, pelanatif ialah 1MDB dan 4 anak syarikatnya. Najib disenaraikan sebagai defendant pertama dalam kalangan 8 defendant dalam saman sivil RM23 bilion itu di mana mahkamah memberikan instruksi Mareva. Menurut salinan perintah instruksi Mareva, Najib dikehendaki mengesahkan dalam afidavit kepada 1MDB dan 4 anak syarikatnya nilai lokasi dan butiran aset. Bahawa defendant pertama Najib mestilah membuat pendedahan secara bertulis kepada pelanatif pertama dan pelanatif kelima berkenaan dengan aset-asetnya sehingga pada nilai 681 juta AS sama ada di dalam atau di luar negara, sama ada di bawah namanya sendiri atau tidak, dan sama ada milikan secara tunggal atau secara bersama dengan defendant-defendant yang lain atau sebaliknya, dan di bawah penerima-penerima namaan yang memegang bagi pihaknya memberikan nilai, lokasi dan segala maklumat berkenaan dengan aset-aset dan maklumat tersebut hendaklah disahkan melalui satu afidavit dan hendaklah disampaikan kepada peguam cara pelanatif pertama dan pelanatif kelima dalam masa 14 hari selepas perintah ini disampaikan kepada defendant pertama, kata perintah itu. Malaysia kini cuba menghubungi peguam Najib untuk mengetahui sama ada perintah mahkamah itu telah disampaikan kepadanya atau belum. Mahkamah telah menetapkan 21 Februari untuk mendengar hujah Najib jika dia cuba menepikan instruksi Mareva. Pada Julai 2020, Najib dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta bagi pertuduhan rasuah berkaitan RM42 juta yang diterimanya daripada SRC International bekas anak syarikat 1MDB. Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan Najib pada 8 Disember 2021. Najib sedang menunggu rayuannya terhadap keputusan yang akan didengar di Mahkamah Tinggi Negara, Mahkamah Persekutuan. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Ulasan menarik pada hari ini, 8 perkara yang kita tidak pernah ketahui tentang CSR Najib yang sedekah pada diri sendiri. Berikut disenaraikan oleh Muhyiddin Yassin, 8 perkara perbelanjaan Najib yang kita tidak pernah tahu. Mari lihat bukti-bukti sahih tentang penggunaan duit yang telah dikemukakan di mahkamah ini. Pertama, RM449.586 untuk membayar kad kredit Visa Platinum Najib. Hebat. RM2.833.147 ringgit 21 sen
untuk membayar kad kredit Mastercard Platinum Najib. Apa dibelanjakan sehingga 2 juta perlu dibayar untuk kad kredit tersebut? Ketiga, perbelanjaan luar biasa Rm240.000 dibayar kepada Vital Spire, sendirian berhad milik seorang Adun UMNO Johor untuk mengendalikan sebuah portal online. Boleh tahan portal online ini. Keempat, Rm2,5 juta dibayar kepada sebuah firma Guaman untuk kerja-kerja political intelligence. Seterusnya, Rm238.914 dibayar kepada seorang Tan Sri untuk kerja-kerja mempromosi Ajib Go kepada masyarakat Cina. Seterusnya, Rm100.000 dibayar kepada seorang kontraktor untuk membina bilik store kediaman pribadi di Kuala Lumpur. Besar sungguh bilik store ini sehingga perlu membayar Rm100.000 ya. Seterusnya, Rm56.500 dibayar kepada sebuah syarikat plumbing untuk kerja-kerja pemasangan tangki air di kediaman pribadinya di Kuala Lumpur. Dan yang terakhir, Rm77.300 dibayar kepada seorang kontraktor untuk membaiki kediaman pribadinya di Pekan. Dan puluhan juta ringgit lagi untuk lain-lain kegunaan pribadi dan politik. Ya, adalah juga duit yang diberi kepada anak-anak yatim, tetapi jumlahnya tak seberapa jika dibandingkan untuk kegunaan pribadi dan politik menurut Muhyiddin. Menurutnya lagi, ini tak termasuk Rm4 bilion duit kumpulan wang amanah pension KWP yang dibelanjakan kepada SRC yang lesap entah kemana. Akhirnya, kerajaan terpaksa membayar hutang SRC kepada KWP kerana hutang ini dijamin oleh kerajaan ketika Najib menjadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan mendapati Najib merompak syarikat SRC daripada wang KWP itu, iaitu wang rakyat, wang orang pencen. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan tekan butang share. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Najib berkata, saya tidak memiliki aset AS 681 juta yang dituntut 1MDB. Berita sepenuhnya. Bekas Perdana Menteri Najib Razak berkata dia tidak mempunyai AS 681 juta atau Rm2.6 bilion yang dituntut oleh 1MDB dan anak syarikatnya. Ini susulan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur selepas Selasa lalu yang mengeluarkan perintah injuksi Mariva ex parte untuk membekukan aset bekas Perdana Menteri itu dan hanya membenarkannya mengeluarkan tidak lebih Rm100.000 sebulan daripada akaun banknya untuk perbelanjaan sara hidup. Entah kenapa 1MDB fikir saya ada Rm2.6 bilion untuk bayar pampasan. Saya tak ada wang untuk bayar tuntutan cukai Rm1.7 bilion LHDN. Dia ingat, 1MD ingat saya ada wang untuk bayar Rm2.6 bilion, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Saya tiada aset berjumlah AS 681 juta, katanya. Menurut siasatan pihak berkuasa di Amerika Syarikat pada Mac 2013, Najib menerima AS 681 juta yang diselewengkan daripada 1MDB. Daripada jumlah itu, AS 620 juta didakwa telah dipulangkan ke akaun yang dikawal oleh ahli perniagaan yang menjadi buruan, iaitu Jolo. Sebahagian daripada dana yang dipulangkan itu didakwa telah dibelanjakan untuk membeli barangan kemas untuk isteri Najib, Rosmah Mansur. Najib sebelum ini berulang kali menegaskan bahawa AS 681 juta adalah derma daripada keluarga diraja Arab Saudi dan menafikan sebarang salah laku. Dia kini dibicarakan atas dakwaan penyelewengan. Najib dalam catatan Facebook hari ini membayangkan saman sivil 1MDB itu bermotifkan politik. Dakwanya, firma Guaman yang mewakili 1MDB, Tuan Rosli Dahlan Saravanan, dimiliki oleh peguam pribadi bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.
Dia berkata adalah jelas bahwa saman itu difailkan untuk membina persepsi bahwa dia mempunyai aset bernilai AS 681 juta untuk dibekukan. Ini palsu. Setelah bertahun-tahun menyiasat, kerajaan amat jelas berapa nilai aset yang saya ada, katanya. Najib juga dalam catatannya berkata bahwa saman itu kebetulan dibuat susulan dengan pilihan raya mengejut Johor pada 12 Mac ini. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.